رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman hari ini dalam kuliah duha dengan kitab Ensiklopedia Perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setia menunggu daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Rosmiyati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan kita pada pagi ini di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini adalah hari Tarwiyah, hari yang ke-8 Zulhijjah. Bagi mereka yang berada di Mekah, hari ini adalah hari 9 Zulhijjah. Mereka awal satu hari daripada kita. Dan pagi ini menjadi sunnah lah. Kalau di kota Mekah itu, untuk selepas solat subuh nanti, mereka dah mula bertakbir hari raya. Dan kita insyaAllah esok 9 Zulhijjah, selepas subuh, maka disunnahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk laksanakan takbir muqayyad. Selepas subuh, selepas solat duha, selepas zuhur, asar dan sebagainya, sama ada fardu maupun sunat, kita disunahkan untuk bertakbir. Mulai daripada subuh hari esok sehinggalah berakhir pada hari pada asar 13 Zulhijjah. Okey. Jadi esok adalah hari yang utama, iaitu hari Arafah, antara hari yang paling utama dalam 10 hari awal Zulhijjah. Okey. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi muka surat 208 dan kita akan sambung lagi peperangan yang utama, perang yang ke-70, iaitu perang Hunain. Bila sebut ni perang yang ke-7, kita dah maklumlah kita ada berbaki sekitar 14 perang je lagi. Kita berbaki sekitar 14 perang je lagi. Ini berarti kita berada di penghujung dah hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah berada di fasa-fasa akhir sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Baik, perang Hunain dia berlaku pada bulan Syawal selepas peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah dia berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Jadinya selepas Fathu Mekah sekitar 19 hari maka berlakulah perang Hunain. Lebih tepat lagi, perang Hunain ni dia berlaku pada 6 Ramadan. Minta maaf, dia berlaku pada 6 Syawal. 6 Syawal. Kalau kita 6 Syawal ni sibuk lagi lah beraya ni. Tak habis lagi open house. Tantah balik kampung pun belum habis lagi kan. Baru nak balik KL contohlah. Jadinya masa ni Nabi SAW dah keluar berperang dah. Lebih kurang 19 hari selepas peristiwa
Fatu Mekah. Apa yang berlaku dalam peristiwa ni? Iaitu ada dua kabilah utama dikenali sebagai kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif. Kabilah Thaqif ni adalah kabilah yang menduduki di Taif. Dan kabilah Hawazin ni adalah kabilah Mekah tapi dia duduk di pinggiran kota Mekah, luar kota Mekah. Dua kabilah ni antara kabilah yang terbesar lah, antara yang besar. Dan dia nampak bila baginda Nabi SAW berjaya menakluki Mekah, dia kata memang orang Quraisy ni tak gunalah bagi dia lah. Okay, muka surat 208. Muka surat 208 untuk bonda Zalihah. Okay, jadi dia kata apa? Okay, dia kata orang Quraisy ni memang tak boleh harap lah. Maksudnya kita dah berikan harapan kepada bangsa Quraisy, kabilah Quraisy untuk berperang. Tapi sampai masa Quraisy pun kalah dengan baginda Nabi SAW. Satu kerajaan besar gugur kalah di tangan satu kerajaan kecil yang baru dibina iaitu kerajaan Madinah. Jadi Hawazin ni dan juga Bani Saqif ni yang ada dua kerajaan besar ni luar daripada kota Mekah, dia kata apa? Orang Quraisy tak boleh harap dan mereka cuba untuk melancarkan serangan kepada baginda Nabi SAW. Ini punca awal dia lah. Maksudnya bukan Nabi yang nak berperang. Nabi dah tawan kota Mekah, selesai dah. Tapi ada dua kabilah ni yang cuba untuk menentang baginda Nabi SAW. Okay, itu cerita awal dia. Okay, kita tengok pada gambar muka surat 208. Setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, semua kabilah dan suku Arab akhirnya tunduk kepada Islam. Kabilah-kabilah utama di Mekah semua masuk Islam. Kecuali beberapa kabilah Arab daripada Hawazin dan Saqif. Sebab mereka ni adalah kerajaan besar. Bezanya mereka duduk luar kota Mekah. Okay. Hawazin ni dia duduk dekat satu tempat namanya Autas. Autas ni dia keluar sedikit daripada Arafah. Minta maaf. Dia keluar sedikit daripada tempat manasik haji tu. Dia satu tempat namanya Autas. Manakala Saqif pula ada satu kerajaan iaitu kerajaan di Taif. Okay, ni antara tempat dia lah. Jadi bagi mereka masih lagi berkuasa. Kerajaan yang besar, memiliki tentera yang ramai. Oleh sebab mereka rasakan kabilah mereka mulia dan mampu membina nama dengan menumbangkan Islam setelah musyrikin Quraisy gagal melakukannya, maka mereka berpakat mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Okey. Baik, 19 hari selepas Fatu Mekah, pasukan musuh yang diketuai oleh Malik bin Auf akhirnya mula bergerak menuju ke Autas. Okey, Malik bin Auf ni dia dikenali sebagai Malik bin Auf An-Nasri. Dia datang daripada Bani Nasr. Bani Nasr ni duduk bawah Hawazin ni lah. Dia ada kabilah, di bawah tu ada anak-anak lagi kan. Okay. Hawazin ni bawah dia ada Nasr. Yang Nasr ni lah ketua dia Malik bin Auf. Ketua panglima muda lah. Darah panas lagi ni. Okay. Dan dialah yang mula-mula kata kita nak berperang. Dialah yang mula-mula bawa kabilah dia ni untuk menyerang baginda Nabi SAW. Dan Malik bin Auf ni pula, dia bawa dia punya misi dia kali ni, dia kata apa? Dia turut membawa pasukan ini ke medan perang ialah kaum wanita, anak-anak, harta dan binatang ternakan mereka. Semua ni dia bawa. Tak ada satu pun yang ditinggal dekat kampung halaman, semua bawa. Anak-anak dia bawa, isteri-isteri dia bawa, harta-harta dia bawa. Kenapa dia bawa ni? Tengok. Tujuannya secara psikologi, Malik sedang memasang strategi mengumpan para tentera agar berjuang habis-habisan menentang tentera muslimin. Maksudnya, dengan mereka bawa harta-harta ni, naiklah semangat tentera-tentera daripada Hawazin ni supaya mereka akan berjuang habis-habisan lah. Sebab mereka disaksikan oleh anak-anak mereka dan disaksikan oleh isteri-isteri mereka. Dan semua harta dia bawa. Maksudnya kalau dia kalah, bungkuh habis ni. Kalau dia menang, ini satu kemenangan yang mulia lah. Jadi dia orang ni bawa semua harta-harta benda ni pergi ke medan perang. Tapi sebenarnya ada isu dalam perbincangan ni lah, ada isu. Iaitu ada sedikit perselisihan di antara Malik ni, ketua perang bagi Hawazin ni, dengan ada orang tua daripada kabilah dia. Dia ada perselisihan lah. Sebab orang tua pada kabilah dia ni tak setuju dengan keputusan Malik ni. Tapi Malik ni degil. Dia kata, tak, aku nak umpan juga aku punya tentera untuk berjuang habis-habisan. Kita pulun habis lah ni.
Kalau kalah, bungkus. Kalau menang, dia nak naikkan semangat lah. Itu strategi dia. Okey. Walau bagaimanapun, tindakan Malik ini dikritik hebat oleh tentera senior yang arif dan berpengalaman dalam peperangan. Namanya Duraik bin As-Simmah. Inilah orang tua ni. Dia ni adalah tentera senior dalam kabilah Hawazin ni. Dia tak setuju. Cuma bezanya, Duraik ni dah tak kuat dah. Tapi dia ada pengalaman, dia ada kepakaran. Cuma dia dah tak kuat dah. Dia tak mampu lagi nak berperang. Jadi dia tak setujulah mengikut strategi ilmu peperangan dia. Dia kata cara kamu ni salah. Kalau kamu kalah, dia kata, kalau kamu kalah, isteri kamu, anak-anak kamu tinggal dekat kampung halaman, kamu masih lagi boleh pulang. Keluarga kamu, harta kamu masih lagi selamat, dia kata. Kalau kamu kalah sekalipun, kamu boleh lari daripada medan perang, kamu boleh patah balik ke keluarga, semua selamat. Tapi kalau kamu bawa semua ni datang dalam peperangan, kalau kamu kalah, semua kalah. Tak ada apa yang kamu dapat. Jadi, ini antaralah yang dipesan oleh Duraik ni. Ini cerita sebelah musuh. Ini baru cerita sebelah musuh ni. Okey. Kemudian, namun tidak diendahkan oleh Malik kerana beranggapan pandangan Duraik sudah lapuk. Ini kita hati-hatilah. Kalau dari sudut tadabbur kita, dari sudut kita nak ambil faedah daripada cerita ni, iaitu walaupun kita ni orang muda, ada pandangan kita, ada sudut idea kita yang kita rasa bernas dan kita rasa kita lah yang paling ni berbanding dengan orang tua kita, khususnya ibu bapa kita, tapi percayalah sebenarnya mereka lebih berpengalaman. Beza antara kita dengan orang tua ni dia dah melalui proses. Kita nampak hanya keputusan, buat macam ni, keputusan macam ni. Dari sudut idea ada, tapi dari sudut pengalaman dan praktikal kita tak ada. Maka sebab itu kita perlu menghormati pandangan orang yang lebih tua. Okey? Dengar cakap orang tua ni sebab pengalaman dia yang telah melalui proses tu itu lebih penting. Contohlah anak muda sekarang ni kalau dia cakap pada dia ni, oh kita sekarang semua kahwin muda. Kahwin muda ni sunnah dia kata. Kahwin muda ni sunnah. Tak apa, kita kahwin je dulu. Rezeki ni insya-Allah datang lepas tu. Kita tak nafikan. Kahwin muda ke nak kahwin tua ke ikutlah. Mana-mana pun. Kalau nak kata kahwin muda tu sunnah, rezeki tu datang, kita tak nafikan. Ya, Allah Ta'ala bagi rezeki. Tapi tengok pandangan orang tua kita ataupun orang yang lebih senior daripada kita. Sebab apa? Sebab mereka melalui proses. Nak ditambahkan rezeki ke, nak ada kebaikan dalam perkahwinan ke apa ke, semua tu ada proses. Dia bukan sekadar kamu kahwin, esok datang rezeki. Tidak. Faham kan? Ibu-ibu mesti faham maksud saya ni. Maksudnya, dari sudut idea nampak macam mudah. Kahwin, terus dapat rezeki. Nampak macam betul. Tapi sebenarnya ada proses yang perlu dilalui. Yang itu yang orang muda tak adalah. Okay? Yang itulah yang Malik bin Auf ni dia tak ada pengalaman tu. Dari sudut idea dia macam betul. Kita umpan tentera-tentera kita. Supaya mereka naik semangat. Nampak macam betul. Tapi dari sudut praktikalnya tak betul. Proses tu salah. Yang itulah yang mereka bertelaga dengan Duraik ni. Duraik ni orang tua dalam kabilah ni. Ini musuh-musuh Nabi SAW. Okey. Pada masa yang sama di Mekah pula, berita pergerakan pasukan musuh akhirnya sampai kepada Nabi. Okay. Sebab apa? Sebab Nabi pun ada perisik dia. Ni kita kena faham. Zaman mereka tu, mereka ada perisik. Semua tentera ada perisik dia. Bahagian baginda Nabi, tentera Islam ada perisik, tentera musuh pun ada perisik-perisik mereka. Jadi perisik Nabi sampaikan berita tentang pergerakan daripada Hawazin dan juga Saqif. Nabi SAW dengar je ni, Nabi terus hantar Abu Hadrat Al-Aslami. Abu Hadrat ni dia pegang watak penting dalam kisah ni. Sebab apa? Sebab dia bukan sekadar perisik, bahkan dia menyamar menjadi tentera musuh. Dia duduk di dalam kamp musuh. Ni satu watak penting. Kalau kita tengok dalam peperangan ke, dalam apa kita kata operasi-operasi ketenteraan ataupun polis ni, watak ni paling susah sekali. Sudah tentulah mereka ni adalah orang-orang yang paling berani dan terlatih. Sebab mereka bukan menghampiri musuh, tapi mereka ni duduk dalam pasukan musuh. Menyamar sebagai musuh. Okay? Jadi Abu Hadrat Al-Aslami, sebab itu kita jarang-jarang dengar nama Abu Hadrat ni. Kita pun tak tahu. Kalau tanya Abu Hadrat mungkin kita tak tahu siapa dia ni kan.
Tapi dia lah antara watak sahabat Nabi SAW yang memang Nabi jadikan dia ni sebagai perisik dan juga penyamar. Orang tak kenal sangat pun dia ni, Abu Hadrat ni. Jadi Nabi hantar dia, dia duduk dalam pasukan Hawazin. Dia menyamar menjadi musuh. Okay? Untuk buat intipan dan cuba mendapatkan sebanyak mungkin maklumat yang tepat tentang kekuatan mereka. Betul kan? Kira mata-mata lah. Saya kan bertugas mengajar di penjara. Tak payah cerita lah. Ni sebab ada live kan, tak payah cerita lah. Ada recording, tak payah cerita lah. Okay. Okay. Baik. Okay. Jadinya Abu Hadrat ni masuk lah. Abu Hadrat ni dia masuk dan dia dapatkan sebanyak mungkin berita. Sebab Hawazin saya sebut tadi. Hawazin ni dia menguasai Autas. Okay. Dan satu lagi iaitu namanya Sakif tadi tu, dia ada satu lagi kerajaan iaitu di Taif. Jadi dua-dua kerajaan ni besar lah. Jadi Nabi SAW tak tahu dua-dua ni dari sudut kemampuan dia macam mana, dari sudut kekuatan dia macam mana, Nabi tak tahu. Jadi sebab itu Nabi hantar Abu Hadrat ni sebagai perisik. Tak apa, nanti kita dah off record, nanti baru saya cerita penghujung nanti. Okey, baik. Kemudian setelah mendapat maklumat daripada Abu Hadrat pun dah masuk dan dikeluar daripada camp. Dia kata apa? 12,000 tentera muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah meninggalkan Mekah dan menuju ke Hunain. Ketika itu Rasulullah SAW baru 19 hari mendiami Mekah selepas Fatu Mekah. Yang inilah yang Nabi tahu yang mereka nak pergi ke Hunain. Sebab Abu Hadrat yang bagi tahu report tu. Okay? Abu Hadrat ni dia bagi report. Dia kata yang mana geng Hawazin ni dia akan berhimpun dekat satu lembah iaitu lembah Hunain ataupun satu lembah disebut sebagai lembah Autas. Sebab bila Malik bin Auf ni dia buat keputusan kita berperang dekat sekitar ni, ramai orang setujulah sebab kawasan tu dia bukan bukit tinggi tapi bukit yang rendah-rendah. Dan padang pasir dia tu tak terlalu lembut, tak terlalu keras dia punya tanah dia. Jadi kawasan tu agak sesuai untuk berperang. Dan waktu Nabi sampai ke lembah peperangan ni di Hunain ni, waktu tu Hawazin dan Sakif ni dia dah duduk dah dekat situ. Yang ini antara kita kata mungkin dari sudut kesilapan teknikal lah. Maksudnya selalunya Nabi SAW sampai ke kawasan musuh lebih awal daripada musuh. Okay? Tapi silapnya mereka sampai setelah musuh sampai. Waktu itulah serangan tu berlaku pada tentera-tentera Islam. Yang ini yang Allah Ta'ala datang pengajian. Nanti kita akan bincanglah benda ni. Tapi dekat situlah. Kalau orang tanya, kenapa Nabi tiba-tiba pergi Hunain? Macam mana Nabi tahu berperang di Hunain? Ceritanya Abu Hadrat tu, dia ambil berita dalam kamp musuh. Okay? Mereka dah rancang dah. Sebab kalau kita baca dalam riwayat sejarah, waktu Duraid ni, dia bertelagah dengan Malik tu, sebelum mereka bertelagah ni, Duraid tanya dulu, kita nak berperang dekat mana? Dekat lokasi mana yang kau telah decide, wahai Malik, untuk kita berperang? Dan Duraid ni sebenarnya awalnya dia setuju dengan Malik untuk berperang di Autas. Ada satu lembah tu lah, dia setuju. Okay, tapi lepas tu dia bertelagah sebab Malik bawa idea, kita nak bawa semua kita punya tentera kita, ahli keluarga kita, harta-harta untuk pergi perang sekali. Yang itu mereka bergaduh lah. Okay, alright. Jadinya, selepas 4 hari perjalanan, akhirnya Rasulullah SAW tiba di medan Hunain bersama dengan para tentera. Subuh itu juga Nabi SAW mula membahagi-bahagikan pasukan dan menyerahkan panji-panji. Okey. Kalau ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah pergi ke Mekah, kalau ibu-ibu pergi ke Mekah, waktu ibu-ibu balik daripada manasik haji, balik kita ziarah Arafah, Muzdalifah, Mina. Lalu kita lalu terowong. Lepas kita lalu terowong tu, selalunya travel agency ni dia akan terus basnya pergi ke Jirona. Siapa yang nak miqat dekat Jirona, dia akan turunlah miqat dekat Jirona. Balik kita turun, balik daripada Masjid Jirona, on the way nak ke Mekah tu, ibu-ibu kena tengok sebelah kanan. Kalaulah perasan ataupun ingat, dekat kawasan tu dia pada pasir luas. Pasir-pasir dia lembut. Ini antara tempat yang paling dekat lah kalau nak tengok padang pasir. Kalau nak tengok padang pasir dekat kawasan tu. Okay, ada satu kawasan luas, lapang, padang pasir. Dan kawasan tu dia banyak unta.
Saya nak explain susah, tapi kalau ibu-ibu ingatlah, boleh ingat lagi lokasi. Mungkin jarang-jarang ingatlah, jaranglah kita ingat. Okay? Tapi kalau kita selalu pergi, kita akan ingat kawasan tu. Balik daripada Ji'rana, nak on the way ke Mekah, tengok saja sebelah kanan. Seluas-luas mata memandang kawasan tu, itulah tempat perang Hunain. Dekat situ. Dekat situlah berlakunya tempat peperangan Hunain. Perang Hunain ni dia ada 2 tempat berlaku perang dia. Mula-mula dekat kawasan tu, satu lagi dia ke depan lagi sikit. Kawasan yang dia berperang tu, dia dah on the way nak ke Taif dah. Dia ada dua lokasi perang lah sebab dia berperang sambil berlari. Maksudnya dia orang kalah dekat kawasan tu, kemudian dia pindah, dia lari on the way ke Taif. Waktu tu Nabi SAW kejarlah musuh-musuh ni. Okay. Right. Jadinya, kalau kita sampai ke kawasan Hunain ni, kita boleh tengoklah. Memang dia bukan kawasan yang gunung-gunung besar-besar. Sebab lepas kawasan tu baru jadi gunung-gunung besar. Dan antara kawasan yang hampir dengan dia adalah Jabal Nur, iaitu Gua Hira. Tempat wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW. Dia berhampiran jugalah. Okey, baik tengok tanpa tentera muslimin diserang hendap. Nabi SAW sampai subuh. Okey, Nabi dah bergerak, Nabi sampai subuh. Dan Nabi serahkan panji-panji. Waktu tu tak perasan. Rupa-rupanya musuh dah sampai lebih awal dan mereka telah bersembunyi di kawasan lembah tu. Tanpa disedari, sebenarnya kehadiran mereka sudah lama diperhatikan oleh musuh yang telah bersembunyi di celah-celah bukit dan di posisi-posisi penting di sekitar lembah Hunain sejak semalam. Okay? Nabi sampai terlewat sedikit. Selalunya Nabi sampai awal. Nabi lebih buat preparation lah. Lebih bersedia. Tapi waktu tu salah. Strateginya salah. Teknikal salah. Sampai lewat dan sampai subuh pula tak nampak. Musuh lebih lebih cakna dan memerhatikan keadaan tentera-tentera Islam. Sebaik tentera muslimin masuki lembah, tiba-tiba anak panah musuh mulai menghujani mereka. Manakala beberapa kumpulan tentera musuh yang lain melakukan serangan mendadak secara serentak. Serangan hendap ini berjaya mengucak-kacirkan tentera muslimin sehingga majoritinya berundur dan bertempiaran lari. Ni pusingan pertama, tentera Islam kalah dekat perang Hunain. Okey, baik. Kenapa boleh kalah? Ibu-ibu kena tengok muka surat 209 tu ada ayat peristiwa. Dekat sinilah punca kekalahan. Round pertama, tentera Islam kalah dalam perang Hunain. Okey. Kalah dia sebab ini punca dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, ayat peristiwa. Tengok muka surat sebelah tu. Iaitu Allah Ta'ala, saya tak baca ayat depan tu. Tapi nak bagi tahu, ayat ni Allah Ta'ala sebut apa? Laqad nasarakumullahu fi mawatini kathiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan perang dan juga di medan perang Hunain. Kalau kita baca surah At-Taubah ni, kita tahulah dia memang cerita tentang peristiwa-peristiwa besar ni. Jadi Allah bagi tahu, semua perang ni Allah bantu. Semuanya Allah bantu. Sebab itu Nabi SAW ni, semua misi peperangan semuanya Nabi menang lah. Okay? Dan Allah highlight dalam ayat ni cerita tentang perang Hunain. Sebab apa Allah nak kata apa? Semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka ia tidak mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu. Kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Okey, sebab apa? Sebab dalam perang Hunain ni menjadi rekod barulah bagi tentera Islam. Mereka berperang seramai 12,000 tentera. Ini rekod paling banyak pada waktu itulah. Maksudnya, daripada tahun pertama Hijrah sampailah tahun ke-8 Hijrah, inilah perang yang pertama berlaku, tentera Islam keluar berperang seramai 12,000 tentera. 10,000 tentera daripada Madinah, 2 lagi tentera daripada Mekah. Ini gabungan pertama lah. Dan apatah lagi waktu tu, Nabi SAW telah meminjam baju besi. Mereka keluar berperang dengan kelengkapan perang yang agak komplit dah. Dan disponsor oleh Safwan bin Umayyah. Sebab Nabi baru dapat kerajaan baru kan. Jadi wilayah baru ni kaya raya, kerajaan Mekah.
Jadi orang Mekah ni dah duduk di wilayah Nabi, mereka bagilah pinjam baju besi, alatan-alatan perang dan sebagainya. Jadi sebahagian daripada sahabat Nabi yang pergi perang Hunain ni, dia rasa apa? Kita mesti menang. Dia ada rasa macam tu. Dia terlupa sebenarnya menang ataupun kalah itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Bukan datang daripada kemampuan manusia. Bila ada ucapan macam tu, Allah tegur. Sebab itu mereka kalah pada peringkat awal ni. Okay, pusingan pertama. Sebab itu bila kita menang ke, kita dapat satu nikmat ke, apa-apa sahaja, kita belajar daripada kisah perang Hunain ni, semuanya itu kena kembali pada Allah. Mesti kena kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan kita angkat diri kita, oh sebab saya lah ni. Oh sebab saya lah ni. Janganlah. Jangan Kalau ada terasa terdetik macam tu, cepat-cepatlah beristighfar. Allah Ta'ala datangkan ujian pada sahabat Nabi ni dan juga Nabi dalam perang Hunain peringkat awal ni adalah untuk sedarkan mereka lah. Yang mana ucapan itu adalah satu kesilapan. Ucapan macam tu adalah satu kesilapan. Okay, ucapan yang betul adalah kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kan Allah kata apa? Wala tu'izzu man tasha' wala tu'izzu wala tudhillu man tasha', kan? Allah Ta'ala mulia siapa yang Allah nak. Allah Ta'ala juga boleh jatuhkan siapa yang Allah nak. Biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah lah semua kebaikan dan Allah lah yang menetapkan setiap sesuatu tu di bawah penguasaan dia. Okay, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada zaman Mekah dan juga zaman awal Madinah, mana-mana pun bila baginda Nabi SAW ditindas dan diserang, ayat yang sentiasa Allah turunkan kepada Nabi para sahabat ni, iaitu bercerita tentang musuh-musuh agama Allah sebelum tu. Yang mana Allah nak bagi tahu, musuh-musuh Allah semuanya majoriti dan semuanya para anbiya adalah minoriti. Siapa yang menang? Yang menang majoriti ke minoriti? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyak yang menang adalah para anbiya walaupun mereka itu adalah minoriti. Musuh-musuh Allah yang majoriti semuanya kalah. Sebab menang ataukah kalah bukan daripada sudut bilangan tentera. Tapi menang atau kalah iaitu siapa yang berada di jalan kebenaran lah, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tak suka ucapan tu dan Allah tegur. Dan itulah antara sebab kenapa pusingan pertama dalam perang Hunain ni sahabat-sahabat Nabi kalah. Mereka jadi kucak-kacir. Bukan sekadar kucak-kacir, tapi tentera Islam lari daripada medan perang, bertempiaran. Lari. Sebab telah dilakukan serangan hendak. Okey. Saat itu terselahlah keberanian Rasulullah. Biarpun para sahabat sudah meninggalkan medan Hunain, namun baginda tetap kekal bertahan di atas keldainya sambil menghadap ke arah musuh. Bersama baginda hanya ada beberapa orang sahabat, antaranya Abu Sufyan dan juga Al-Abbas yang sedang memegang tali dan pelana keldai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam riwayat sirah dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di atas keldai Nabi. Dan Nabi ni dia bukan lari daripada medan perang, tapi Nabi meluru ke arah musuh. Nabi nampak musuh ni, bayangkan ni berlaku waktu subuh, waktu yang kita kata sama-sama gelap-gelap lagi. Nabi ni waktu sahabat berundur lari, Nabi ni masih lagi menuju, dia tunggang kuda dia, dia tunggang keldai dia ni dalam keadaan laju ni pergi terus menuju kepada pasukan musuh. Dan waktu tu ditahan oleh Al-Abbas dan juga Abu Sufyan. Dia orang tarik Nabi punya pelana tu supaya keldai tu jangan lari lagi. Sebab apa? Sebab waktu tu Nabi ni naiklah semangat dia nak terus dan nak menunjukkanlah keberanian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu tu sahabat-sahabat dah lari kan. Jadi mereka tahan Nabi punya keldai daripada terus masuk ke pasukan musuh. Dan waktu tu kenapa ulama-ulama sirah kata Nabi paling berani? Sebab Nabi SAW menjerit dan Nabi kata apa? Aku adalah Rasulullah dan aku bukan pendusta. Nabi jerit. Kat situ ada risiko, kita kena faham. Bila di medan perang, seorang ketua panglima duduk di medan perang dan dia bagi tahu di mana lokasi dia, sudah tentulah dia akan menjadi tumpuan daripada pihak musuh. Sama ada anak panah ke, lembing ke, khanjar ke, maksudnya pisau-pisau ni boleh jadi akan berterbangan terus ke arah suara ketua pasukan lah. Mesti kan. Tapi Nabi SAW tak gentar. Waktu tu juga Nabi menjerit dan Nabi berkata, aku Rasulullah. Orang boleh tahu dekat mana suara tu datang. Maksudnya Nabi dekat mana. Dan sudah tentulah Nabi terdedah dengan risiko yang paling besar. Tapi waktu tu tak ada satu pun lembing, anak panah yang sampai pada Nabi.
Semua jadi terdiam. Dan waktu tu Nabi kata pada Al-Abbas, pakcik Nabi ni yang pegang Nabi punya keldai ni, kata Nabi pada Al-Abbas, minta panggil semua tentera-tentera sahabat berkumpul semula di lokasi ini. Barulah masuk kepada round yang kedua. Okey. Bonda Salkiah nak tanya soalan ke? Okey, tak ada yang mungkin tersalah tekan lah. Okey. Alright, jadinya Nabi SAW dia menjerit dan dia minta Al-Abbas kumpulkan semua orang tentera balik untuk duduk di lokasi dan hadapi lagi sekali tentera-tentera musuh. Okey. Baik, pasukan muslimin kembali ke medan. Kathir bin Abbas bin Abdul Muttalib berkata, Abbas berkata, aku ikut berperang dalam peperangan Hunain bersama Rasulullah. Ini pakcik Nabi Waktu itu aku bersama dengan Abu Sufyan bin Al-Harith dan juga bin Abdul Muttalib selalu mendampingi Rasulullah. Al-Abbas dan Abu Sufyan bin Al-Harith ni, dua-dua ni adalah daripada kalangan keluarga Nabi. Yang ni kalau kita ingat dalam peristiwa Fatu Mekah, Al-Abbas ni dia masuk Islam masa dalam perjalanan. Masa Nabi on the way nak ke Mekah tu, dia jumpa Nabi, dia masuk Islam. Manakala Abu Sufyan bin Al-Harith ni pun dia masuk Islam dalam perjalanan tu juga. Cumanya Nabi SAW tu dia tak nak Abu Sufyan ni. Sebab Abu Sufyan ni walaupun dia daripada keluarga Nabi, dia paling kuat menentang Nabi SAW. Tapi akhirnya Nabi terima juga pengislaman dia. Dua ni lah yang duduk dengan Nabi ni. Okey. Jadi kata Abu Sufyan, kata Al-Abbas pakcik Nabi ni dalam riwayat ni dia kata, dia selalu mendampingi Rasulullah dan tidak pernah berpisah dengan Rasulullah lah dalam perang Hunain. Pada waktu itu, Rasulullah menunggang keldai putih miliknya, hadiah daripada Farwah bin Nufatha Al-Juzami. Okey. Ketika kaum muslimin dan tentera kafir bertemu, kaum muslimin berundur. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW segera memacu keldainya ke arah tentera musyrikin. Aku memegang dan menahan tali ikatan keldai baginda. Sementara Abu Sufyan memegang pelananya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Abbas, panggilkan pasukan Samurah. Kemudian Abbas melaungkan dengan kuat disebabkan Abbas memiliki suara yang keras dan kuat. Di manakah pasukan Samurah? Abbas berkata, demi Allah, sungguh mereka menyahut seruanku bagaikan ibu lembu yang menyahut panggilan anak-anaknya. Mereka berkata, ya kami menyahut seruanmu dan kami penuhi seruanmu. Kemudian mereka berperang melawan tentera musyrikin. Kali ini panggilan tertumbu kepada kaum Ansar. Wahai kaum Ansar, wahai kaum Ansar. Abbas melanjutkan. Kemudian seruan dialihkan kepada Bani Harith bin Khazraj. Wahai Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Mereka pun menyeru, wahai Bani Al-Harith bin Khazraj. Sementara itu Rasulullah SAW melihat pertempuran ini dari atas keldai. Baginda mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran dari jauh. Kemudian Rasulullah bersabda, inilah kalau dapur telah memanas. Baginda mengambil beberapa biji batu dan melemparkannya ke arah tentera musyrikin sambil bersabda, mereka akan kalah demi Rabb Muhammad. Riwayat Imam Muslim. Okay, ni cerita ni panjang. Kenapa saya bawa riwayat ni? Sebab inilah cerita daripada first hand. Kita tak cerita daripada luar medan perang. Tapi kita cerita daripada orang yang berada di medan perang. Iaitu daripada Abbas. Abbas ni dia duduk dengan Nabi. Dan dia dengar dan dia yang bertindak sebagai speaker baginda Nabi SAW. Apa yang berlaku, apa yang akan berlaku tu Abbas yang riwayatkan. Sebab dia first hand dalam peristiwa ni lah. Sebab itu saya bawa cerita ni. Dan yang menariknya, Nabi SAW tak berganjak. Nabi tak berundur walaupun sahabat dah berundur dah. Bahkan Nabi pula ambil risiko, jadi on target, Nabi panggil dan orang tahu di mana baginda Nabi SAW. Sahabat pun berhimpun. Dan bila mereka bertembung untuk round yang kedua, okay, di sini ada satu riwayat yang disebut oleh Al-Abbas ni, Nabi SAW ambil pasir dan beberapa biji batu tu dan Nabi lemparkan kepada musuh. Yang ini adalah sebagai satu, kita kata, satu kelebihan lah bagi baginda Nabi SAW. Dia buat seperti itulah. Ini kita, saya nak kata mukjizat, macam mana saya tak tahu nak gunakan istilah yang paling tepat. Tapi ini adalah salah satu daripada perbuatan baginda Nabi SAW. Okay? Nabi ambil dan Nabi lemparkanlah. Nabi kata apa? Mereka ni akan kalah juga. Nabi doakan kepada musuh-musuh Nabi SAW. Okay. Kemudian musuh pun tewas. Akibatnya
70 orang daripada Bani Saqif terbunuh. Okay. Sementara yang lain melarikan diri ke Autas, Nakhlah dan Taif dalam keadaan cedera parah. Maksudnya apa? Bila Nabi SAW berperang dan mereka menang untuk round yang kedua ni, musuh tak cerita banyak dah. Musuh tu terus lari. Dan dia lari 3 penjuru. Okay. Musuh-musuh Nabi SAW ni dia lari 3 penjuru. Pertama ke Nakhlah, yang kedua ke Autas dan yang ketiga ke Taif. Dua daripada ni adalah kawasan mereka sendirilah. Maksudnya lari ke Autas, ini tempat mereka, kediaman mereka bagi Hawazin. Yang lari ke Taif, ini Bani Saqif, dia balik kampung halaman dia. Dan satu lagi naik lagi ke utara iaitu ke Nakhlah. Maksudnya kita tak tahu dah. Maksudnya kita dah kalah lah perang ni. Dan masing-masing bertempiaran lari. Ini musuh Nabi SAW. 3 lokasi ni. Okey. Hasil daripada peperangan Hunain ni, tentera muslimin berjaya memperolehi ghanimah yang sangat lumayan. Okey, dalam riwayat sirah, ghanimah yang Nabi SAW dapat dalam peperangan ni paling banyak. Paling banyak. Apa yang Nabi dapat? Okey, dalam riwayat sejarah kata apa? Semua harta ghanimah yang Nabi dapat ni, Nabi letak kat satu tempat. Dikenali sebagai Ji'ranah. Hari ni Masjid Ji'ranah kan, kita pergi tempat miqat tu. Di tapak masjid itulah baginda Nabi SAW simpan harta-harta ghanimah. Apa yang Nabi dapat? Okay. Pertama, Nabi mendapat 6,000 tawanan perang. 6,000 tawanan perang. Bukan 10, bukan 60, bukan 600, tapi 6,000 tawanan perang. Bayangkan, 6,000 tawanan perang ni, bila sebut tawanan, maka bererti dia adalah hamba. Semua jadi hamba, semua jadi harta ni. 6,000 ni. Okay, 6,000. Kalau mereka nak tebus daripada tawanan, mereka kena bayar sekitar dalam 50,000 dinar. 50,000 dinar cecah lebih kurang dalam 40 juta lebih kurang. Kalau tak silap saya lah, saya minta maaf kalau saya tersalah kira. Okay, 48 juta lebih kurang. 50,000 dinar. Kalau nak tukarkan pada ringgit, dia kena bayar tebus tawanan ni adalah dengan nilaian 48 juta. Sekitar itulah. 48 juta ringgit Malaysia hari ni untuk seorang. Bayangkan ni semua harta kan. Bayangkan Nabi dapat ketika itu 6,000 tentera. Minta maaf, 6,000 tentera sebagai tawanan perang. Kedua, Nabi dapat 24,000 unta. Unta saja 24,000. Kan Hawazin ni dia bawa ramai tadi. Semua tentera dia bawa keluar. Semua harta bawa keluar. Jadi Nabi dapat unta saja 24,000. Bayangkan kalau seekor unta hari ni nilaian 7,000 lah. Sebab lembu korban pun dah cecah 5,000 sekarang kan. 4,000 lebih ke 5,000. Unta kita bayangkan 7,000. Kalikan dengan 24,000, saya kira angka dia, unta tu saja lebih kurang dalam 168 juta. 168 juta. Ini nilai unta saja. Kalau nilai tawanan perang tadi banyak. Seorang tawanan perang 48 juta. 48 juta. Kalikanlah dengan 6,000 tawanan berapa banyak. Untuk unta saja 24,000 unta. 24,000 ekor. Kalikan dengan 7,000 dalam 168 juta. Kemudian Nabi dapat 40,000 kambing. 40,000 kambing. Unta 24,000, kambing 40,000. Kalau tukar pada ringgit dalam lebih kurang 28 juta. Kemudian Nabi juga dapat cash. Iaitu mereka bawa ada 4,000 uqiyah. Uqiyah ni lebih kurang, satu uqiyah lebih kurang dalam 40 dirham. Satu dirham 15 ringgit. Ini kiraan dululah. Saya tak tahu sekarang ni berapa ringgit. Satu dirham lebih kurang 15 ringgit, 16 ringgit lah. Jadi, lebih kurang baginda Nabi SAW dapat dalam 2,480,000. Ini cash yang Nabi dapat. Maksudnya memang lumayan lah Nabi dapat ni. Lumayan Nabi dapat dalam peperangan ini. Okay? Itu ghanimah yang diperolehi oleh baginda Nabi SAW. Okay, menariknya hasil ghanimah ini dihimpunkan sementara di Ji'ranah di bawah pemantauan Mas'ud bin Amru Al-Ghifari tanpa diagihkan kepada sesiapa. Sehinggalah Nabi pulang daripada peperangan Taif untuk memburu saki-baki musuh yang melarikan diri ke sana. Sebab itu, kalau kita baca sejarah, Nabi SAW telah pinjam
100 baju besi. Complete set daripada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni pembesar Quraisy dan dia waktu itu belum Islam. Tapi dia dah setuju duduk di bawah pemerintahan baginda Nabi SAW. Jadi Safwan ni dia belum Islam. Nabi minta dia sponsor 100 set baju besi. Okey, dan disponsorlah oleh Safwan bin Umayyah. Habis perang Taif nanti, waktu harta ghanimah ni dia agih-agihkan, Nabi SAW kan dia dapat 24,000 unta. 24,000 unta. Nabi telah serahkan kepada Safwan bin Umayyah 100 ekor unta pertama. Nabi bagi. Tak cukup dengan tu, Nabi tambah lagi 100 ekor unta yang kedua Nabi bagi. Maksudnya dia dapat 200 ekor unta. Dan itu menjadi asbab kepada Safwan bin Umayyah ni akhirnya dia memeluk agama Islam. Ini antaralah hikmah awal. Dan ini nanti ibu-ibu akan jumpa cerita ni, ada apa kita kata kecil hati daripada kalangan orang Ansar. Sebab harta ni banyak dapat Nabi banyak berikan sebahagian besar daripada harta ghanimah ni kepada orang-orang Mekah. Sampai orang-orang Madinah ni bercakap-cakap di antara mereka, Nabi seolah-olahnya melebihkan geng-geng dia lah, keluarga dia. Mentang-mentang lah orang Mekah ni saudara Nabi, keluarga Nabi, Nabi banyak serahkan kepada mereka. Contohlah macam tu seolah-olahnya Nabi lebihkan pada mereka. Tapi sebenarnya apa yang Nabi buat itu adalah mu'allafatun qulubihim. Nabi nak menjinakkan hati-hati orang Islam yang baru masuk Islam, khususnya orang Mekah. Manakala orang Madinah, Nabi pujuk, Nabi kata apa? Adakah kamu nak harta-harta dunia ini? Sedangkan Rasul Allah ni akan kembali bersama-sama dengan kamu. Maksudnya antara Rasul dengan harta mana yang kamu nak? Mana yang lebih bernilai? Orang Mekah nampak dapat harta. Orang Madinah dia dapat Nabi SAW. Maksudnya Nabi tak akan pulang ke Mekah walaupun Nabi dah menang lawan Mekah. Tapi Nabi tetap akan pulang ke kota Madinah. Okey, ini tak apa. Ini bincang akan datang lah. Cuma saya nak bagi tahu awal saja. Okey, kemudian kita tengok muka surat 200. Okey. 210 ni dan juga 211 ni, ni ibu-ibu boleh tengoklah gambaran diorama secara luas ni, iaitu gambaran peperangan secara ringkas di Medan Hunain. Okey. Dalam Medan Hunain ni inilah yang berlaku. Okey, di antara tentera-tentera musuh. Bilangan tentera Islam ada 12,000 tentera, dalam bilangan tentera musuh ada 20,000 tentera. Ramailah. Tapi angka dia hampir-hampir. Okey, tak ketara sangatlah. Okey. Tak ketara sangat. Okey. Baik, yang ni saya tak terangkanlah, ini ibu boleh baca. Alright. Kita terus pergi ke Syariah pada bulan Syawal, bulan yang berikutnya, iaitu muka surat 212. Okey. Pada muka surat 212, pada muka surat 212 ni, perang yang ke-71 ni namanya Syariah Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Ini adalah peristiwa yang berlaku serentak. Okey. Nabi tadi dalam perang Hunain, Nabi dah dapat dah harta ghanimah daripada Bani Hawazin ni. Nabi dah simpan dah, siap-siap Nabi letak dekat Ji'ranah. Nabi letak dah harta-harta ni. Dan Nabi dan para sahabat terus bekejar musuh-musuh yang berbaki itu ke Nakhla, ke Autas dan juga ke Taif. Okey, itu kita akan jumpa lepas ni. Cumanya saya letak perang yang ke-71 ni iaitu Syariah Tufail ni sebab sebenarnya dia berlaku serentak. Maksudnya misi Nabi dan para sahabat pergi ke Hunain, ada satu lagi misi Nabi hantar Tufail ni pergi untuk robohkan Kaabah. Robohkan berhala Zulkarnain. Ada berhala buat macam ni. Zulkarnain ni maksudnya berhala yang angkat dua tangan dia buat macam ni. Okey? Nabi hantar, waktu ni serentak lah. Maksudnya Syariah Tufail ni dengan perang Hunain dia berlaku serentak. Maksudnya Nabi bukan hantar salah satu. Sebab tentera dah ramai kan, tentera muslimin dah muhajirin dah bergabung dengan tentera Ansar dah ramai. Jadi Nabi hantar sebahagian daripada tentera ni pergi ke misi merobohkan berhala. Sebelum ni kan kita dah bincang, ada berhala-berhala yang telah dirobohkan. Salah satunya berhala ni juga iaitu berhala Zulkarnain. Okey, kita tengok Ketika Nabi hendak keluar ke Taif, baginda menghantar pasukan tentera pimpinan Tufail untuk memusnahkan berhala Zulkarnain. Sebuah patung berhala yang diperbuat daripada kayu yang memiliki kedua-dua tapak tangan berhala ini. Yang memiliki kedua-dua tapak tangan. Berhala ini dimiliki oleh kabilah Ad-Dawsi. Okey.
Di samping itu, Nabi berpesan kepada Tufail agar mendapatkan bantuan ketenteraan daripada kaumnya iaitu Ad-Dausi untuk dibawa ke Taif nanti. Okey. Maksudnya apa? Siapa yang robohkan berhala ni? Yang robohkan berhala ni adalah daripada kabilah tu sendiri. Berhala Zulkarnain milik kabilah Ad-Dausi. Siapa Tufail? Tufail bin Amru Ad-Dausi. Maksudnya ni bukan orang luar yang robohkan berhala ni, tapi datang daripada kabilah yang sama. Cumanya dia telah memeluk agama Islam. Apa tujuan Nabi? Nabi nak bila mereka dah robohkan berhala ni, dah dakwah kabilah ni supaya memeluk agama Islam, nanti tentera-tentera ni, kabilah-kabilah yang bermasuk Islam ni bawa sekali pergi ke peperangan. Akan jadi kita kata tentera sokongan lah kepada Nabi dan para sahabat di dalam peperangan Taif. Nampaklah bijak Nabi SAW ni. Dia buat satu misi ni dengan satu tujuan yang sama. Jalan serentak tapi last sekali ending dia sama. Sebagai tentera bantuan. Itu cara baginda Nabi SAW. Okey. Baik, kemudian segala pujian bagi Allah sebaik Tufail dan pasukannya berjaya menghancurkan berhala Zulkarnain, beliau juga membawa pulang 400 orang tentera Ad-Dausi untuk menyusul Nabi ke Taif. Bayangkan Nabi dah ada 12,000 tentera tadi. Sekarang ni tentera bantuan datang 400 tentera daripada Ad-Dausi. Datang 400 tentera, tambah lagi 400 tentera. Ni semuanya tentera-tentera yang dipimpin oleh Tufail tadi. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul, terus dibawa keluar pergi berperang di dalam perang Taif. Turut dibawa ke Madinah ialah alatan ketenteraan seperti dabbabah dan juga manjanik untuk kegunaan kaum muslimin ketika mengepung Taif. Ini adalah salah satu daripada alatan perang baginda Nabi SAW. Dan buat pertama kalinya Nabi gunakan dua ni, dabbabah dan juga manjanik. Dabbabah ni fungsi dia macam kereta kebal lah. Fungsinya macam kereta kebal. Dia ada penutup. Ada gambar kan? Okey, ada gambar. Kalau ibu tengok tu, dabbabah tu dia macam kereta kebal. Dia ada tempat berlindung, jadi tentera akan duduk bawah tu. Okey. Dia akan robohkan daripada bawah. Kalau ada tembok-tembok besar ke apa, dia akan roboh. Dia akan hentam daripada bawah. Okey, ada tutup. Kalau orang panah ke, orang junamkan tombak dan lembing, dia takkan kenalah sebab dia ada bumbung. Dan tujuan dia masuk dan dia akan robohkan mana-mana binaan tembok lah. Manakala manjanik pula, dia lastik. Kita kata macam meriam lah. Dia boleh lempar daripada jauh. Sebab di kota Taif, kubu-kubu mereka adalah berada di atas kawasan pergunungan. Dan kubu-kubu tu dipagari dengan kebun-kebun tamar yang jutaan pohon. Saya sampai ke Taif, minta maaf. Saya silap. Okey. Di Taif ni nanti kita akan tengok kubu-kubu dia sangat besar dan kubu-kubu dia tu tinggi-tinggi. Jadi Nabi SAW bawa manjanik dan dabbabah ni. Manjanik ni dia akan lempar batu dari bawah. Dia macam lastik lah, macam meriam. Dia akan lempar untuk runtuhkan tembok-tembok yang dibina di kubu-kubu di Taif lah. Okey, ini antara yang Nabi SAW lakukan. Okey, dabbabah sampai, manjanik sampai. Alright. Dalam masa yang sama Nabi pun telah menghancurkan berhala Zulkarnain. Okey, baik. Kita masuk terus kepada perang Taif. Okey, perang Taif ni saya rasa panjang lagi. Nanti kita tak sempat habis. Okey, perang Taif ni saya hold dulu. InsyaAllah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang pada perang Taif. Dan mungkinlah kalau ada soalan daripada ibu-ibu yang kalau ada nak bertanya ke apa ke, saya buka soalan. Okey, silakanlah kalau ada soalan. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, sebut pasal mukjizat tu kan Ustaz dalam perang Rasulullah ni kan banyak mukjizat Rasulullah kan Ustaz. Banyak. Dan antaranya yang apa saya pernah dengar dalam perang Badar kan, perang Badar. Sahabat Nabi Uqasyah bin Mihsan tak ada pedang kan. Nabi ambil pelepah tamar, baling pada Uqasyah. Bila Uqasyah sambut je pelepah tamar tu bertukar jadi pedang. Betul tak Ustaz? Dan pedang itu digunakan oleh Uqasyah bin Mihsan ni dalam perang-perang seterusnya. Perang Uhud, Khandaq.
dan semua perang yang dia ikuti lah. Okey, cerita tu masyhur, memang masyhur disebut-sebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Cuma saya minta maaf, saya tak bertemu dengan riwayat tu. Saya minta maaf, saya tak bertemu. Mungkin sebab saya bacaannya kurang mungkin. Saya tak temu dengan riwayat tu sama ada betul atau tidak. Tapi saya pernah baca kisah sahabat-sahabat Nabi ni diangkat pelepah-pelepah Tamar dan semuanya menjadi senjata. Wallahu a'lam, saya tak pastilah dari sudut sumbernya riwayat. Ini saya boleh check lah. Kitab Al-Isabah disebutkan Oh, dalam kitab Al-Isabah disebut kan? Wallahualam. Tapi Ustaz, kalau Ustaz rujuk lah, saya pun dengar macam tu je dah. Wallahualam. Baik, nanti saya cuba buat semakan lah. Saya dengar juga dan pernah baca, tapi saya tak pernah tak terfikir pula nak pergi buat check, double check, cross check lah untuk riwayat tersebut. Bolehlah nanti kita boleh check. Tapi kalau dia ada riwayat yang sah, benda-benda macam tu tak mustahil lah, sebab banyak lagi peristiwa-peristiwa yang ajaib-ajaib yang berlaku, sebab ia sebahagian daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak dalam peperangan-peperangan ni peristiwa mukjizat. Antara macam kita bincang tadilah, Nabi SAW dia ambil segenggam tanah tu yang ada batu dan tanah tu, sebab dia kawasan pada pasir kan, dan Nabi SAW lemparkan kepada tentera-tentera musuh. Terus tentera-tentera musuh ni dia tak nampak, mata dia macam masuk debu-debu pasir, masuk debu-debu pasir, jadi dia kabur-kabur mata mereka, tak nampak. Jadi waktu itulah serangan daripada tentera Islam tu sehingga menang di dalam peperangan Hunain. Okey, itu antaralah yang berlaku pada yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, baik. Okay. Ada soalan lagi? Jemaah, ada dekat chat ke? Sekejap tengok. Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita tutup. Sebab nak sambung perang Taif, saya rasa macam tak cukup masa dah. Dia rasa macam panjang pula nanti. Cuma kalau tadi nak dengar cerita saya tadi tu, bolehlah offline kot, off record. Off record Ustaz cerita. Okay. Kan nak tutup kuliah dulu baru cerita. Boleh. Kita tutup dulu lah Ustaz ya. Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Barakallahu fikum. Di atas perkongsian hari ini, perang Hunain. InsyaAllah nanti kita akan bersambung dengan perang Taif kan Ustaz. Baik. Mudah-mudahan bertambah kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Al-Quran akan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat bercerita ilmu. Sikit Ustaz bahan kuliah hari ini. 10.30 pagi nanti Halaqah Tahfiz 2 bersama dengan Ustazah Helen Sukuma Indah. Dengan hafazan kelas off Mira, Ustazah tak sihat. Oh really? Baru tengok. Okey, maaf. Baik. Okey, terusnya kuliah kita 5.15 petang hari ini, kuliah asar bersama dengan Ustaz Iliin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Misbahud Duja dengan Safina An-Najah. 8 malam hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Azhar bin Ibrahim Rasidi dengan Riyadus Solihin. Dan 9.15 malam kuliah Isyak bersama dengan Ustazah Humaira bin Muhammad Saleh dengan Tahsin Al-Quran dan Makhrajul Huruf. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin.